Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan suruhannya serta meninggalkan segala larangan dan tegahannya, terutama membuat persediaan menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Maka sesungguhnya telah berjayalah orang yang bertakwa. Pada hari ini mimbar akan menyampaikan khutbah bertajuk Ramadan menjelang tiba. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, tidak berapa lama lagi kita akan melangkah masuk ke bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang digandakan padanya pada kebaikan. Syaitan digari dan dibelenggu, pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ramadan dikenali juga dengan bulan sabar, bulan taat, sayyidul syuhur, yakni penghulu segala bulan. Masa terus berjalan, berlalu pantas, tidak boleh ditahan. Maka beruntunglah orang-orang yang bertambah umurnya dan bertambah pula iman dan amal solehnya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik kamu ialah orang yang lanjut usianya dan banyak amalannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bulan Ramadan bersilih ganti. Kita semua sewajarnya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang untuk hidup sekali lagi di bulan yang mulia ini. Banyak di antara saudara-saudara kita tahun yang lalu mereka sama-sama berpuasa bersama-sama kita, tetapi tahun ini mereka telah pergi selama-lamanya menghadap Rabbul Jalil. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab berdoa, berkatkan bagi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, umat Islam sewajarnya bergembira menyambut Ramadan al-Mubarak dan membuat persediaan dengan azam yang tinggi untuk menambah amalan, untuk menambahkan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembirakan para sahabatnya dengan ketibaan Ramadan dengan berkata, sesungguhnya telah datang kepadaku bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah mewajibkan berpuasa padanya. Pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Syaitan dibelenggu dan digari.
padanya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mereka yang tidak diberikan kebaikan pada malam itu bermakna telah ditegahkan baginya segala kebaikan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan di dunia ini, kebanyakan kita membuat perancangan yang dibuat, tetapi untuk kehidupan akhirat kita lupa atau tidak mengambil berat sehingga tidak ada perancangan. Oleh itu, bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini, marilah kita membuat persediaan dan perancangan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan latihan menambah ketakwaan. Ini bermakna tidak beberapa hari lagi kita akan masuk ke institut latihan takwa. Maka hendaklah kita masuk dengan penuh kesedaran, keinsafan dan persediaan serta bersedia untuk berperang melawan hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Kita perlu juga bersedia dengan mengulang. Kita perlu juga bersedia dengan mengulang kaji kembali ilmu hubungan dengan puasa. Ilmu yang berhubung dengan puasa dari segi syarat, rukun, sunat dan yang membatalkan puasa. Kerana setiap ibadat yang kita lakukan hendaklah dengan ikhlas dan menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perlu dengan ilmu. Jika tidak, ditakuti amalan kita tidak diterima. Sebelum masuk bulan Ramadan, sewajarnya bagi kita membuka lembaran baru yang bersih, iaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan membanyakkan hubungan dengan ibu bapa, kerabat, anak-anak, isteri dan masyarakat sekalian, serta hendaklah kita bersegera menggantikan puasa yang telah kita tinggalkan pada Ramadan yang lalu sekiranya ada. Semoga kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang soleh, yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang yang lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, menyambut Ramadan bukan hanya merancang persediaan perbelanjaan yang berlebihan. Islam melarang kita membuat pembaziran dengan membanyakkan makanan dan beraneka rupa. Makanan yang lazat dan sedap. Islam menyuruh kita hidup bersederhana. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan sabar balasannya adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan berbagai-bagai bentuk ujian. Ada yang ditimpakan dengan kesusahan mencari rezeki, kelaparan, kesakitan dan kegagalan mencapai cita-cita, dan juga yang diuji dengan kesenangan hidup di dunia. Rezeki yang melimpah ruah menjadikan seseorang itu lupa daratan sehingga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maksudnya, tiap-tiap diri akan merasai mati. Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Berdasarkan ayat tersebut,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa tiap-tiap diri akan merasai mati dan manusia semasa hidupnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan dan kesenangan supaya nyata siapa yang sabar dalam menempuh kesusahan dan bersyukur apabila diberi kesenangan. Kemudian masing-masing akan dikembalikan kepadanya untuk menerima balasan sesuai dengan amal perbuatan yang telah dikerjakan. Sabar terbahagi kepada 3. Sabar kerana dapat musibah atau ujian. Yang kedua, sabar berbuat taat. Yang ketiga, sabar menahan diri, tidak berbuat maksiat. Orang yang berpuasa perlu menahan hawa nafsu, menjaga pantang larang dan sentiasa sabar dalam membuat ibadah. Manusia sangat susah untuk betul-betul memiliki sifat sabar. Kita sentiasa terpedaya dengan syaitan dan hawa nafsu supaya jangan bersabar. Maka dengan berpuasa, jika ia dilaksanakan dengan betul, mampu memupuk kesabaran dan kekuatan melawan hawa nafsu dan mendidik manusia menghadapi kesusahan serta teguh menghadapi rintangan bagi menuju kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Inilah hikmah yang tersembunyi di sebalik ibadah puasa. Di dalam surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalannya, serta ia menahan dirinya daripada menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, di kesempatan berada pada hari Jumat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah dan suruhannya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keredaan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Galakkan menderma organ dalam Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk yang mujtama'.
ataupun insan bermasyarakat. Tanpa sokongan dan kerjasama manusia, manusia tidak akan dapat mencipta budaya dan tamadun. Dalam Islam, konsep bermasyarakat adalah murni dan luas melangkaui agama, bangsa, warna kulit dan budaya. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supaya kamu saling berkenalan." Berdasarkan ayat tersebut, dapat difahami bahawa manusia diciptakan untuk saling kenal mengenali dan saling bekerjasama antara satu sama lain, serta bantu-membantu demi membina kehidupan yang sejahtera dengan didukung iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghayati kehidupan bermasyarakat, Islam amat menitik beratkan konsep tanggungjawab sosial, iaitu mengambil berat sesama manusia, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang tidak mengambil berat di atas urusan orang muslimin, maka bukanlah dia dari kalangan mereka. Dan sesiapa yang pada pagi hari mengutamakan perkara selain daripada agama Allah, maka bukanlah dia daripada golongan orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama persaudaraan. Ciri-ciri persaudaraan terkandung di dalam nilai-nilai unggul seperti berbuat baik, berkasih sayang, hormat menghormati, tolong menolong, amanah, jujur, bertimbang rasa dan sebagainya. Justru nilai murni ini menjadi tunjang di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh itu, tuntutan berbuat baik atau melakukan kebajikan tidak terbatas kepada ibu bapa, adik-beradik, ahli keluarga atau orang-orang yang ada pertalian darah dengan kita sahaja. Bahkan kita dituntut berbuat baik atau melakukan kebajikan kepada kawan-kawan, jiran, tetangga, bahkan kepada orang-orang yang kita tidak kenali, termasuk juga terhadap haiwan dan makhluk-makhluk yang lain. Lumrah kehidupan bahawa ada manusia yang hidupnya mewah dan kaya raya, serta ada yang miskin melarat. Justru syarak mewajibkan golongan yang berada mestilah membela golongan yang miskin dan lemah. Saban hari media massa memaparkan kisah penderitaan masyarakat. Ada di kalangan mereka yang terlantar sakit, fakir dan miskin. Ada yang dilanda pelbagai musibah bencana dan wabak penyakit. Mereka ini sebenarnya memerlukan bantuan dan pertolongan daripada kita. Kita boleh membantu mereka sama ada dengan wang ringgit atau sokongan moral. Ketahuilah bahawa ada di kalangan mereka memerlukan bantuan organ untuk meneruskan kehidupan. Menurut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia, bahawa bilangan pesakit yang memerlukan pemindahan organ semakin meningkat di negara kita, dan ia merupakan salah satu kaedah rawatan yang telah diterima ramai. Bersempena dengan kempen pendermaan organ yang sedang giat dilaksanakan, mimbar menyeru kepada semua pihak, marilah sama-sama kita menyahut seruan kempen ini dengan mendaftar diri sebagai penderma. Pendermaan organ adalah sebahagian amalan sedekah jariah kita demi menyelamatkan nyawa sesama manusia. Agama Islam mengharuskan pendermaan organ sebagaimana yang telah diputuskan
di dalam Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada tahun 1970. Ketahuilah, pendermaan organ merupakan satu pekerjaan mulia dan amalan yang mendapat pahala yang berterusan hingga ke alam akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Maksudnya, dan sesiapa yang menjaga kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga kehidupan manusia semuanya. Kita boleh menderma organ sewaktu kita masih hidup seperti organ hati dan buah pinggang. Pendermaan organ semasa hidup adalah harus dengan syarat ia tidak memudaratkan penderma dan ianya mesti dilakukan dengan hati yang ikhlas. Kita juga boleh mendermakan organ selepas kita mati. Kita mengharapkan agar organ yang kita dermakan akan memberikan manfaat kepada orang lain dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, umat Islam mempunyai peluang yang amat luas untuk melipat gandakan pahala, khususnya bagi mereka yang dikurniakan harta dan wang ringgit yang banyak. Kerana itu, beruntunglah orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, suka menolong orang lain dan membantu di dalam kerja-kerja kebajikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Berdasarkan hadis tersebut, maka beruntunglah kita atau bagi sesiapa yang menjadi orang yang banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Suka memberi bantuan dalam kerja-kerja kebajikan atau berusaha mengurangkan penderitaan terhadap musibah yang ditanggung oleh seseorang. Oleh itu, yang jelas bagi kita semua bahawa seruan amalan suka menolong dan membantu orang lain adalah termasuk di dalam amal ibadat. Bahkan pahalanya lebih besar daripada beriktikaf di dalam masjid. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa sesiapa yang berbuat baik dengan orang lain, maka Allah akan berbuat baik kepada dirinya. Dan sesiapa yang bersifat rahmat kepada orang lain, maka Allah akan bersifat rahmat kepadanya. Dan sesiapa yang memberi manfaat kepada orang lain, maka Allah akan memberi manfaat kepada dirinya. Dan sesiapa yang menutup keaiban orang lain, maka Allah akan menutup keaibannya. Dan sesiapa yang menegah kebaikan orang lain, maka Allah akan menegah kebaikan kepadanya. Dan sesiapa yang berhubung kepada orang yang lain dengan sifat tertentu, Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah dengannya sama dengan sifat itu di dunia dan di akhirat. Oleh yang demikian, banyakkanlah membantu atau menolong orang yang memerlukan bantuan kerana Allah. Justru itu, mimbar Jumaat menyeru para Jumaat dan seluruh umat Islam agar sama-sama menyemarakkan amalan tanggungjawab sosial, terutama demi menyelamatkan maruah dan nyawa sesama kita. Kerana sesungguhnya
tersirat 1000 rahsia dan hikmah di sebalik semangat tersebut. Semoga hubungan yang baik dan semangat tolong-menolong dapat mengukuhkan lagi ikatan ukhuwah sesama Islam. Mengakhiri khutbah pada hari ini, beberapa pengajaran dapat disimpulkan di antaranya. Pertama, bahawa manusia tidak boleh hidup bersendirian. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat lari daripada hidup bermasyarakat dan saling perlu memerlukan dan saling bergantung antara satu sama lain. Yang kedua, masyarakat yang hidup saling tolong-menolong dan hidup di dalam suasana ukhuwah akan hidup dalam keadaan aman dan sejahtera, makmur dan bahagia. Yang ketiga, tuntutan menunaikan tanggungjawab sesama umat Islam atau melaksanakan hak mereka merupakan salah satu daripada cabang iman. Sesiapa yang melaksanakan tuntutan ini akan mendapat ganjaran pahala serta dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keempat, semangat bantu-membantu dan hidup berkasih sayang serta bertolak ansur dapat membentuk perpaduan yang jitu. Di samping ia dapat menghindarkan dari anasir yang tidak sihat, perbuatan khianat, fitnah dan sebagainya yang boleh mengancam kehidupan bermasyarakat. Marilah sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat 34 yang bermaksud, dan tidaklah sama perbuatan yang baik dan yang jahat. Tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Apabila tiba-tiba orang yang di antara kamu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah dia seorang sahabat karib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Tidur ni.